Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, so cikgu teruskan untuk topik vektor, which is subtopik yang last 8.3, vektor dalam satah Charters. Okey, so first of all kita tahu apa yang dimaksudkan dengan satah Charters ni. Okey, satah Charters ni maksudnya ada paksi X, Y lah. Okey, so kita nak menentukan magnitude vektor dalam satah Charters. Okay, so dalam satah Charters, bila paksi Y, kita merujuk kepada vektor J. Okay, dalam sebutan J lah. Sebabnya dia macam X, Y lah. Cuma dalam vektor digantikan Y ini dengan J. Kemudian X ini digantikan dengan nilai, dengan simbol I. Okay, jangan lupa ombak rindu kat bawah tu. Okay, so vektor yang bermagnitude 1 unit. Okay, apabila menggunakan satah Charters ni, so, satu kotak kecil ini mewakili 1 unit lah. Alright. Dan selari dengan paksi X ni maksudnya dipanggil vektor I lah. Tadi cikgu dah terangkan lah. So, yang mana magnitude dia 1 sebabnya dia punya 1 unit. Sebab 1 kuasa 2 akan dapat 1 juga. So, bila paksi Y kosong lah. Sebab dia ke X. Okay, so dia tak bergerak pada Y. Alright, so vektor yang bermagnitude 1 unit dan selari dengan paksi Y. So, yang tadi yang cikgu state sebagai vektor J. So, pun sama vektor unit vektor unit pula. Magnitude bagi J adalah 1 lah. Sebab dia naik ke atas tu. Okay, so dia punya sini adalah dikira 1 lah. Alright, so kita tengok pada contoh ini. Okey, koordinat titik B adalah XY. So, katakan kita tak tahu pun titik XY, B ni apa. Kemudian dia kata vektor kedudukan bagi titik B. Okey, untuk vektor kedudukan ni maksudnya kita nak cari vektor. So, kita boleh tulis sebagai vektor OB bila kita sebut. Okey, kalau titik B. Tapi bila kedudukan OB. O ini apa? O ini adalah origin daripada asalan. Selalunya apabila menggunakan satah Charters ni, dia akan bermula daripada O. Alright, so OB ditulis dengan gabungan vektor I. Okay, kalau ditulis dalam, kita nak tulis dalam bentuk I, so jadi XI tambah YJ. Pun boleh ditulis dalam bentuk laju. Okay, XY maksudnya ini refer pada X, bawah ni refer pada paksi Y lah. Okay, kita dah belajar hari tu magnitude. So, bila nak cari magnitude bagi OB tadi, so X ini kita ambil lah kuasakan 2. Kemudian Y ini kuasakan 2. So, nanti kita tengok contoh lebih senang lah. Alright, so tadi adalah magnitude. Sekarang ni kita kena tahu apa itu vektor unit dalam suatu vektor. Okay, untuk mencari vektor unit, okay, katakan kita punya vektor itu adalah R. Okay, vektor R ada XI tambah YJ. So, maka vektor unit dalam bentuk R ombak rindu ni adalah, okay, simbol vektor unit dia mesti, okay, ini adalah vektor. Bila sebut vektor unit, so dia akan ada, cikgu selalu state dia ada topi. So, simbol yang ni maksudnya dia ada topi. So, ini adalah simbol vektor unit. So, apa rumus dia? Which is R. R ini siapa? Vektor. Per dengan bawah ini adalah magnitude. So, apa rumus magnitude? Maksudnya X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Atas ini salin balik vektor yang diberi. Okey, tengok contoh kita akan faham lah. Okey. Okay. So, contoh 15. Diberi titik A 43, cari vektor unit dalam arah vektor OA. Okay, selalunya kalau dia kata dalam satah Charters ni, memang kita akan mula pada origin. Sudah cakap tadi kan. So, titik A kita tahu adalah 4, 3. So, ungkapkan jawapan dalam bentuk IJ ataupun vektor laju. So, vektor laju ni dalam bentuk matrix lah, kolom. Okay, so kalau diberi titik, maksudnya dia mesti bermula daripada origin lah. So, terus ambil daripada titik ni, kita boleh baca OA ialah 4I tambah 3J daripada titik ni terus. Sebab dia mesti, kalau kita lukis, so dia mesti A ini, kita katakan ini 4, kita katakan ini A, dia mesti dari origin. Okay, so kita nak cari
komponen I dan J dalam ungkapkan jawapan dalam bentuk I dan J kan, sebab dia suruh cari vektor unit. So makanya kita kena cari magnitude lah, sebab vektor unit dikatakan kita punya A ni kita state sebagai vektor A. So bila kita guna vektor A ni, maksudnya A kita cari vektor unit per dengan magnitude bagi A. Okay, so A ni kita dah ada dah yang ni. Okay, so, untuk cari magnitude maksudnya kuasakan 2 bagi I dan J. So I kita adalah 4, so jadi 4 kuasa 2. J kita ada 3 kuasa 2 lah. Okay, so kamu tekan kalkulator, kamu dapat 5 unit lah. Alright, so ini adalah magnitude, belum lagi vektor unit. So vektor unit, ingat ni simbol dia vektor, kemudian ada topi ke atas, kemudian siapakah vektor dia, jadi 4I tambah 3J per 5. 5 ni magnitude, atas sini adalah vektor lah. Okay, alright, so vektor unit bentuk laju ini adalah dalam bentuk I dan J. Macam mana kalau dia bentuk dalam kolom? Okay, vektor laju. So sama juga dengan tadi, cuma kita tulislah 4/3. 1/5 ni pada mana? Ni 1/5 pada asal kan. So sebab kita punya magnitude ni adalah 5, jadi kita punya rumus mesti 1/5. Okay, sebab dia duduk bawah. Okay, sebab dia duduk bawah, jadi 1/5 darab dengan vektor laju kita 4, 3 lah. So darab lah 1/5 darab 4 jadi 4/5, ataupun 1/5 darab 3 jadi 3/5. Nak buat dalam desimal pun boleh, nak tinggal macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, alright, so kita tengok pada latih diri 8.7. Okay, latih diri 8.7 dia kata diberi titik A, negatif 2, 3, B, 5, 8 dan O ialah asalan pada satah catasan. Okey, selalunya dia memang akan state O ni ada asalan bila guna satah catas lah. Okey, dia kata cari ke vektor kedudukan titik B. So kita dah tahu dah dia daripada asalan, makanya bila nak cari OB masih refer pada titik asal lah, which is asal kita ada 58, so kita tulislah 58. Yang ni dia tak state, boleh saja sama ada dalam bentuk laju ataupun kamu nak buat dalam bentuk I pun boleh, tak ada masalah. Okay, sebab dia tak state. Kecuali kalau dia state, nyatakan bentuk laju ataupun nyatakan dalam bentuk I dan J, so kena follow arahan soalan. Okay, so kemudian yang kata B pula, dia kata okay, cari magnitude bagi AB. Okay, simbol ni adalah simbol magnitude. So magnitude sekarang ni kita tak ada AB, so kena cari dululah. So AB dia senang hafal cikgu. Kalau lah kita guna asalan, bila nak cari AB kamu hafal je OB tolak OA, senang saja. Sebab dia mesti refer pada asalan, which is OB mesti daripada titik B lah, which is 5, 8. Kemudian OA kita adalah negatif 2, 3. So kita tolak lah. 5 tolak dengan negatif 2. So kita akan dapat 7. So 8 tolak 3 kita akan dapat 5. So ini adalah AB. Vektor bagi AB ni. Okay, ni vektor. Kita tak masuk lagi magnitude ni yang soalan tanya. So which is magnitude. Cuba buat sini So nak dapatkan magnitude AB, makanya 7 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 punca kuasa 2 lah. So kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat dah 8.602. Okay, so faham Alright, so yang nombor 4 dia kata diberi P. Yang ni contoh cikgu ajak dulu, nanti pada latihan kamu akan buat, cikgu state lah yang mana kena buat Okay, diberi P 3 negatif 4, Q negatif 5, 7, R 1, 5 masing-masing mewakili vektor kedudukan. Okay, P, Q, R. Okay, dia suruh tulis dalam I dan J. Tak ada masalah lah. So kita tulis lah P, sebab dia bagi dalam bentuk laju. Bila dia kata dalam bentuk IJ, maksudnya 3I tolak 4J. Atas refer pada I, bawah refer pada J. Kemudian Q pula. Sorry. Cikgu pergi buat bracket pula. Okay.
Okey, so Q adalah negatif 5I tolak 7J. Okey, bila dia tolak, maksudnya terus buat tolak lah sebab kita tambah jumpa tolak akan jadi tolak kan. So R 1I, maksudnya 1I tak payah tulis dah 1 tu, kita terus tulis I. Okey, tambah 5J. So inilah kedudukan vektor P, Q dan R dalam bentuk SI dan YJ lah. Okey. So kemudian dia kata nyatakan koordinat. So ikut saja yang ni koordinat P sebab dia macam koordinat juga kan. So jadi 3 negatif 4, Q negatif 5 negatif 7. Dia benda yang sama cuma nama je berbeza. Okey, dalam bentuk kolom laju kan. Okey, ni dalam bentuk I dan J, ini dalam bentuk koordinat. Okey, dia benda yang sama tapi nama je disebut lain. Okey. Alright, so kita tengok pada C pula, dia kata hitung panjang vektor. So bila bila dia suruh kira panjang, maksud kat sini dia refer pada magnitude. Okey, bila dia tanya panjang, dia refer pada magnitude. Okey, so cikgu kira P je. Q dengan R apa kira So P maksudnya 3 kuasa 2 sebab titik ni kan. Kemudian tambah negatif 4 kuasa 2. Kuasa 2 dekat luar Ya, kuasa 2 dekat luar. Okey, ini adalah simbol magnitude. So puncakan kuasa 2. Okey. Puncakan kuasa 2 99 tambah 16 25. So 25 punca kuasa 2. So kita akan dapat 5 unit. So ini adalah panjang vektor P. So cikgu nak kamu selesaikan Q dan selesaikan R. Simple je. Follow je titik yang ni, masukkan dalam rumus lah. Okey. So tengok latih diri 88. Ini pun sama. Okey, untuk latihan kamu cikgu tunjuk satu je. Yang lain kamu selesaikan So yang ni kamu kelas hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ada banyak masa kamu boleh selesaikan lah. Alright. Okay, so kita tengok A 3I tambah 2J. Okay, maksudnya dia kata cari vektor unit. So kita nak guna rumus bila vektor unit yang palang. Katakan ini adalah A, cikgu state vektor A, maksudnya A, vektor A palang tu. Topi, pakai topi. So ni kita nak cari yang itulah. Which is yang mana vektor A per dengan magnitude A, rumus dia. So makanya kita masukkanlah dalam rumus ni. Okay, ini kita tahu dia adalah vektor. So vektor 3I, kita cikgu state A senang nak masukkan rumus. Okay. So kita kena cari magnitude dulu. So magnitude. Okay, so nak cari magnitude maksudnya 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 tambah dengan 2 kuasa 2 punca kuasa 2. Okey, apa saja nilai bila kuasa 2 dia akan jadi positif semua tahu. Okey, jangan terlupa sekali kamu tak bracket ke sebagainya. Okey, so kamu akan dapat punca 13. Okey, bila dapat punca 13 ni adalah magnitude. Kita tak cari lagi dia punya vektor unit. So makanya A, okey, ini vektor tambah topi ke atas, so dia akan jadi vektor vektor unit. So dia mesti refer ke atas adalah vektor per dengan magnitude. Ni rumus dia. So A siapa? Inilah. Okey, so dia akan jadi 3I tambah 2J per dengan magnitude kita punca 13. So ini je jawapan dia. Boleh selesaikan. So sama ada dia bagi dalam bentuk laju pun sama. Okey. So cikgu nak ini kamu punya latihan B dengan D. Okey, cikgu cuba cikgu tunjuk C pula Ikutlah kamu kata cikgu tak tunjuk bentuk laju. So laju kita cari magnitude lah. 4 kuasa 2 tambah 0 kuasa 2. So 4 kuasa 2 16 punca kuasa 2 balik kamu akan dapat 4. Okey, ini magnitude. So katakan ini cikgu kata vektor C senang So magnitude kita ni magnitude
Okay, so ini adalah vektor C. So makanya vektor unit bagi C adalah 4 kosong bentuk IJ. Okay, jadi 4I lah, J kosong tak payah tulis lah. Nak tulis tak apa, tulis dulu. Okay, ini bentuk lajur, ini bentuk IJ. Okay, selalunya vektor unit ni kita mesti tulis dalam IJ, bukan dalam kolom. Okay, so per dengan magnetik kita 4. So kosong tak payah tulis lah kan, sebab dia dah kosong. Jadi yang ni kita boleh simplify ni. So dia akan jadi I saja. So inilah jawapan kita. Okay, so ini selesaikan. Ini pun kamu selesaikan Alright, so the next. Okay, nombor 3, tentukan sama ada vektor yang berikut bukan vektor unit ataupun bukan. Okay, kena ingat, nak menentukan sama ada dia vektor unit atau bukan, syarat dia magnitude mesti 1. Ini syarat dia. Bila dia kata sebut vektor unit, kita tahu magnitude dia 1. Siapa rumus magnitude? Yang rumus kuasa 2 tu lah. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 punca kuasa 2. Okey. So sekarang ni benda yang sama je, simple je, kamu tekan kalkulator je. Okey, so cikgu nak kamu buat. Okey, cikgu tunjuk yang susah sikit lah. Okey, yang ni kamu buat latihan B, C, D. Okey, cikgu tunjuk A dulu. Okey, A ni senang. Okey, A maksudnya kita masukkan lah. Jadi kosong kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2. Okey, kita cari magnitude kan. So, negatif 1 punca kuasa 2 dapat 1. 1 punca kuasa 2 dapat 1. So, makanya magnitude kita dah dapat 1. So, ini yang A ni adalah vektor unit. Sebab dia nak suruh kita menentukan sama ada dia vektor unit ataupun tidak. Okay, so kita tengok yang contoh E. Cikgu tunjuk contoh E Makanya kita cari magnitude 2/3 kuasa 2 tambah punca kuasa 7 per 3 kuasa 2 kemudian punca kuasa 2 semua ni. Okay, so bila kamu tekan kalkulator so kamu dapat 1.106. So tengok jawapan dia. Bukan 1. Makanya ini bukan vektor unit. Boleh faham Okey, so ingat latihan kamu ni B, C, D. Okey, yang ni memang banyak latihan. Sebab dah lama bercuti, so cikgu nak suruh kamu buat dia. Okey. Alright, so tengok nombor 4 pula. Cari lelaki yang, bila nak cari lelaki, bila dia kata vektor unit, semua ini adalah vektor unit, makanya kita kena tahu semua soalan ini magnitude dia 1. Okey. So, kamu buat latihan B, E, C, D. So, cikgu buat E dengan D. Okey, A kosong-kosong lah. Okey, kosong kuasa 2 tambah K kuasa 2 punca kuasa 2 sama dengan 1. Kenapa 1 cikgu? Sebab magnitude dia 1. So, kosong kuasa 2 tak ada apa lah kan. So, K kuasa 2, punca kuasa 2, main sini jadi kuasa 2. 1 kuasa 2, 1 juga. Okey. So, K jadi punca kuasa 1. Okey. Punca kuasa 1 per 1. Ingat, bila punca kuasa 2, kita ada plus minus. So, K sama dengan plus minus 1 lah. Sebab punca kuasa 1 adalah 1. Okey. Contohnya D pula, saya tunjuk. Okey. X kita K. So, K kuasa 2. Y kita pun K. K kuasa 2. Punca kuasa 2 sama dengan 1. So, K kuasa 2 tambah K kuasa 2. Dia akan jadi 2K kuasa 2 punca kuasa 2. 1 lah. K ingat punca kuasa 2. Pi sana kuasa 2. Jadi 1 kuasa 2. Dapat 1 juga kan. So, K kuasa 2 tinggal dulu. Jadi 1 per 2. K. So, kuasa 2 ni main sini jadi punca. Okay, punca kuasa 1 per 2. So, 1 memang boleh punca kuasa 2 kan. So, bila kita ingat, bila nak selesaikan dia mesti plus minus. So, makanya K plus minus 1 per punca kuasa 2. Kenapa hilang cikgu? Sebab punca kuasa 2 bagi 1 dapat 1. Dia kita boleh selesaikan. Tapi bawah ni 2 tak boleh. So, punca kuasa 2 pada 2 je lah. Alright. So, inilah nilai K bagi D. Okay. Alright. So, ingat kamu kena buat B, E, C,
dan F. Okey, dah cuti lama dah, cikgu langsung tak bagi homework. Okey. Alright, so tengok nombor 6 pula. Banyak lagi soalan ni. Jalan. Okey. So cikgu, okey. Alright. Diberi U. Okey, ini adalah vektor unit. So, jadi 1 tolak K tambah HJ. Ungkapkan H dalam sebutan K. So, yang penting mana tadi? Bila dia kata vektor unit, kita tahu magnitude dia 1. Okey. So, bila magnitude dia 1, jadi 1 tolak KI tambah 4J. Okey. Maksudnya kita akan cari kita punya magnitude lah. Jadi 1 tolak K kuasa 2 tambah H kuasa 2. Sebab ini I ni J. So, puncakan kuasa 2. So, kita akan dapat 1. Okey, ini kena selesaikan ni. 1 tolak K, 1 tolak K tu. Okey, tambah H kuasa 2. Punca kuasa 2 main sini dah. Jadi 1 dah. Sebab 1 kuasa 2, 1 lah kan. Okey, so darab lah. Kamu darab sini, kemudian sini, darab sini. Kembangkan dia. So, dapatlah kat sini K kuasa 2 tambah H kuasa 2 tolak 2K tambah 1 sama dengan 1. Okay, 1 tambah 1 ni boleh buang dah. Sebab ni positif, negatif kan. Semua nak bawa ke sana. So, bila soalan kata H, maksudnya H tinggal sebelah kiri. So, H kuasa 2 bawa sebelah sana. Negatif jadi positif. So, jadi 2K positif jadi negatif. Okay, so H sama dengan 2K tolak K kuasa 2. Ini kuasa 2 kan? Punca kuasa 2 kan dia. So, ingat bila kuasa 2 mesti ada plus minus. So, inilah jawapan dia. Okay, cikgu tunjuk 1 dah tahu. So, ada latihan nanti cikgu tak mau tunjuk. Okay, nombor 2. Okay, untuk latih diri 89 cikgu dah tunjuk 1 je. So, senang je ni. So, A, B, C kamu buat. Cikgu ambil yang susah sikit. Okey, diberi A, B dan C. Ni darab macam biasa saja, macam kamu belajar masa form 4. Cuma ini bentuk kolom. Okey, 1/4. Okey, salin B tolak A tambah 3C. Maksudnya, ini adalah suatu skala, suatu nombor yang boleh didarab je. Contohnya, kalau cikgu kata 2/3, 6 lah. 2 tu skala. Okey, so 1/4 darab dengan B. Vektor B adalah 4, negatif 12. Kita ganti. 1/4 ni kena darab dengan 4, kemudian darab dengan ni tau. Ni 1. So, tolak A. A kita negatif 35. Okey, kemudian tambah 3C. C kita 18. Okey, kita selesai dulu dalam ni. 1/4 darab 4, kamu akan dapat 1. Okey, 1/4 darab negatif 12, kamu akan dapat negatif 3. Okey, kemudian tolak yang ni, biar pergi dulu yang ni. Kemudian ini pun darab juga. 3 dan 1, 3. Dapat 3, 24. Okey. So, sinilah atas campur dengan atas, bawah dengan bawah. So, 1 tolak 3. Jadi tambah. 1 tambah 3 jadi 4. 4 tambah 3, 7. Kemudian negatif 3 tolak dengan 5. Jadi negatif 8. Negatif 8 tambah 24. Akan dapat 16. So, inilah jawapan dia. So, just tambah macam biasa, darab macam biasa je. Cuma dalam bentuk kolom. Okey, so kamu selesaikan A, B dan C sebab cikgu dah buat dah D. Alright. Okey, so latih diri 89 nombor 2 pula sama je dengan tadi. So, cikgu rasa cikgu tak perlu tunjuk lah. Okey, kamu darab je. Ini dah bentuk IJ. Kita tak perlu tunjuk lah. Okey. Sebab ini dalam bentuk IJ. So, B, C, D kamu buat. Memang latihan ini banyak. Okay, sebab dah cuti lama, cikgu sengaja nak bagi banyak. Okay, so U. Okay, U. Dia kata U. Cikgu salin dulu. Senang. Tambah W. Okay, U siapa? Gantilah U. 3I. Okay, tambah dengan 6J. Kemudian tolak 2V. Selagi kita tak simplify, kita buat bracket dulu So, negatif 2I tolak 8J. Okay, ini V. Tambah W. 3I tolak 4J. Alright. So, 3I cikgu salin ni. Tambah 6J. Okay, ini darab sini dulu. Okay, kamu nak buka terus pun boleh. Negatif, negatif jadi positif. 4
I. 2 darab 2, 4 kan? Kemudian 2, negatif 2 darab negatif 8. Jadi positif 16J. Okey, tambah 3I. Kita buka siap-siap. Okey, tolak 4J. So, sekarang ni I. Ni. So, kita nak tambahlah semua. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 3, 10. Jadi, 10 I. Boleh congak je. Kemudian J pula 6 tambah 16. So, 6 tambah 16. 16, 22. 22 tolak 4. Jadi, 18. So, 18 J. Siap. Senang je. Tak tambah darab tolak je. Okay, so kamu buat B, C dan D. Alright, so latih diri 8.10. Okay, untuk latih diri 8.10 ni, okay, soalan ini berkait rapat juga kalau soalan berkaitan dengan kapal selam ke, okay, ataupun perahu ke, okay, yang ada digerakkan, yang ada halaju malar ataupun yang ada kaitan dengan angin. Okay, bila kita nak kira vektor, kita kena tambah dengan halaju malar ke dengan halaju angin. Sebab bila benda bergerak, dia mesti ada yang membantu dia untuk bergerak. Okay, so ini case kalau kapal selam sama, perahu pun sama. Okay, so katakan dia kata kereta mainan ni A dia adalah okey, negatif 3, negatif 2. Kalau kita buat dalam I pun negatif 3I tolak 2J lah. Okey. Kereta itu digerakkan dengan halaju malar. Ni halaju malar. Bila sebut saja halaju malar, kita kena tambah. Okey. Syarat dia kat sini, kereta, okey ni halaju kereta tambah dengan halaju malar. So, halaju malar ini bergantung kepada berapa masa dia nak. So, bila 2.5 maksudnya 2.5 darab dengan halaju malar. Kalau perahu tambahlah dengan halaju angin. Dia kasih halaju angin tu. So, kereta kita adalah, okay, yang kat sini dia tak suruh kita guna I ke J. So, kita gunalah vektor pun boleh. Okay. Okay, negatif 2 tambah 2.5. Okay. Kemudian halaju malar kita adalah 2 tolak 3. Okey. Cuma yang ni cikgu satulah saranan cikgu. Kalau soalan itu diberi dalam ini sebab dia ada bentuk kolom, bentuk laju dengan bentuk IJ. So, kedua-dua boleh guna. Tapi, kena ingat, kalaulah soalan itu memang guna IJ saja, dilarang sama sekali menggunakan kolom. Kalau kamu guna kolom, terus dapat kosong. Okey? Ini sebab dia campur. Ini I ada, ini pun dalam bentuk kolom. Kalau dibagi dalam bentuk J saja, jangan guna kolom. Okey? Tak boleh. Kena guna IJ. Okey. So, darablah. 2.5 darab 2 tu. So, negatif 3 makin hodoh dah tulisan cikgu. Minta maaf lagi ya. Okey, 5 negatif 7.5. Kamu darabkan 2.5 2.5 darab negatif 3. So, tambahlah. Okey, kamu akan dapat 2 negatif 9.5. Okey, so ini adalah kedudukan. Sebab kedudukan ni dia tak cakap bentuk IJ ke, bentuk apa ke. Okey. So, selesaikanlah. Okey, tapi nak selamat cikgu kata, cikgu bagi tahu kamu dan SPM, buatlah dua-dua. Maksudnya ini bentuk laju, ini bentuk I dan J. Sebab sekiranya skema tu dia nak dalam bentuk IJ, kalau kamu buat laju terus kosong markah. Itu syarat dia. Okay. Alright. So, latihan pengukuhan sikit lagi Sikit lagi nak habis dah. Okay, so di sebelah ni kan 3 vektor A, B dan C yang tidak selari. Okay, so ungkapkan XY. So, XY di sini, okay, kita kena guna A, B dan C. Okay, tak boleh guna ikut skor kita. So, kita kena tahu A gerak ke mana, B gerak ke mana. Okay. Alright, so bila XY, kita nak guna A. A dia naik ke atas macam ni. So, kita kena guna naik juga. Tak boleh. So, kita kena naik juga sebab A kan. Sorry. A, so cikgu pun buat ni. A sini. Okay. Sebab bila kita sebut nak guna XY, makanya ini XY. Mesti mula daripada X. Oh,
Asyik ni dia mesti mula pada X. So kita kena X ke sini, maksudnya arrow ke sini, kemudian ke Y. So arrow ke sini. So ke sini ni sama dengan A kan. Jadi X Y awak dah dulu stop. Okay, X Y. Tengok ni A ikut arah jadi A. Kemudian naik atas ni. Okay, sama dengan yang ni kan B. Jadi sama arah, so tambah B. So inilah X, Y. Okay, kemudian dia kata X, Z. Okay, X, Z sini. X, Z sini. Bila cikgu lama dia ni. Okay, sekejap cikgu guna pen lain. Okay, bila dia kata X, Z sini. Okay, X, Z sini makanya cikgu tengok di sini kita kena guna C sebab dia kata C. Buatlah. Sorry. Okay. Kita kena guna C sebab dia A dan C. Makanya C kita hanya gerak 2 saja. Jadi cikgu gerak 2 sini. Okay, ini ke sini. Kemudian kita naik atas. Sebab apa kita naik atas? Sebab kita nak guna A ni. So, kita tengok X ke sini. Sini tengok C tapi kita lawan arah. So, jadi negatif C sini. So, naik atas ikut arah A. So, A. So, makanya A tolak C. Ataupun nak tulis C tolak negatif C tolak A pun boleh. Okey? Boleh faham Serta satu. Kemudian yang dua. Okey, diberi PQ sama K. Okey, yang ni. Yang sebelum cuti kita dah belajar dah. Yang nak mencari bila dia kata selari. Okey, bila selari. Okay, dia kata PQ selari. Kamu kena ingat. PQ selari dengan XY. So, bila dia kata selari, kamu mesti letak K kat sini. Okay, setengah buku guna K, setengah buku guna lambda. Okay, dalam kamu punya buku teks, dia guna lambda. Any huruf boleh guna, kecuali jangan huruf PQ, XY lah yang ada dalam soalan. Okay. So, sebab soalan guna lambda, dalam skema guna lambda, so cikgu guna lambda. Okay. So, PQ tergantikan, PQ dah bagi dah. 3KA tolak 4B. Kemudian lambda, XY kita dah 4A tambah 8B. Okay. Apabila dikata selari, kita kena cari perkadaran. Perkadaran itulah adalah lambda tu. Okey, so kita samakan dulu A dengan A. Okay, ingat lambda ni kena darab ke dalam Okey, jadi 3KA sama dengan 4A lambda. So, A boleh potong. Jadi, kita tahu 3K sama dengan lambda. So, tak boleh selesai cikgu sebab ini semua tak tahu. Tak apa. Kita state dia sebagai persamaan pertama. Kemudian kita ambil pula B pula. Okay, negatif 4B sama dengan lambda. Okay, 8B lambda. Okay, B boleh potong. Okay, cikgu ubah lambda di sebelah sini sebab kita nak cari lambda kan. So, lambda negatif 4 bagi 8 dapatlah negatif 1/2. So, kita cari dapatlah lambda. Soalan bukan nak cari lambda. Soalan nak cari K. Lambda ni adalah yang kita guna. Perkadaran yang kita state. Tapi kita nak cari nilai K dalam soalan ni. Okay, dalam SPM lambda ni memang akan dapat markah. Okay, so kita gantikan 3K sama dengan lambda. Which is lambda kita /4 lambda ni kan. Potong-potong jadi 4 lambda. So, jadi 4 dan lambda negatif 1/2. So, bagilah 4 dan negatif 2 jadi negatif 2. So, K adalah negatif 2/3. Okey, cikgu selesai dah yang ni. And then, the last soalan. Latihan pengukuhan ni. Okey. So, diberi. Yang ni kalau kamu buat pun tak apa. Cikgu tak boleh tulis satu pun tak apa. Okey. Ni dulu. Okey. So, vektor unit dalam arah AC. Okey, kamu tengok ni. Dia ada titik A. Kemudian disambung AB. Kemudian disambung BC. So, ini ada perkaitan dia. Okey. A ni kita tahulah 3, 4 lah. Kan? Okey.
So dia kata vektor unit dalam arah AC. Makanya AC-nya adalah macam mana cikgu nak cari? Apa yang ada? AC maksudnya AB tambah BC. Kalau kita potong-potong ni dapat AC kan? So yang ni yang cikgu kata perkaitan. Okay, jadi 5, 12 tambah 10 negatif 3. Jadi macam tu pula dah. Okay. Alright, so kamu akan dapat berapa cikgu kira tadi 15, 10 tambah 5, 15, 12 tolak 3, 9. Okey, so ini adalah AC. Yang ni cikgu kira sekerat je. Lepas tu kamu kira Kemudian dia kata kita baru dapat AC. Dia kata vektor unit. Vektor unit ingat kepala duduk atas tu kan. Kita punya macam tu. Okey, topi kan. So bila nak cari vektor unit, dia mesti AC vektor kita tu per dengan magnitude AC. So kena cari magnitude dulu. Okay, magnitude kita. Okay, cikgu kira magnitude ni. Maksudnya X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Jadi X kuasa 2, 15. So Y kuasa 2 adalah 9. Okay, kita cari. So kita akan dapat 306. Okay, so dapat 306 ni. Boleh selesai lagi masukkan balik dalam sini. Okey, sebab nak vektor unit AC-nya adalah bila nak buat vektor unit kena buat dalam bentuk IJ. So 15I tambah 9J daripada mana cikgu? Daripada vektor ni tadi. Per dengan vektor unit kita adalah punca kuasa 306. So inilah vektor unit bagi AC. Alright. So kemudian B pula. Okey. So B pula. Okay, B pula dia kata koordinat C. So kena guna apa kat sini? Bila C, kita tahu OC daripada asalan. Okay, OC kena guna maklumat daripada sini tau. Sebab A, B, B, C. OC sama juga OA tambah AC. Sebab ini je maklumat kita ada. OA 34 kan? Bila kita potong, dapat AC. So benda-benda macam ni kamu kena ingat dalam vektor. Sebab tak ada orang akan beritahu kamu. So kena ingat kalau nak cari OC, OA plus AC. Ataupun kalau nak cari AC, AB, BC. Yang penting kat tengah-tengah tu kita boleh potong. Okay, OA adalah 34. Titik A kan, 34. AC kita dapat dah tadi 15, 9. Okay, so dapatlah 15 tambah 3, 18, 13. So ini adalah bentuk laju. Soalan nak titik. Okay. So koordinat C adalah 18, 13. Okay. So habis bab vektor. So minggu depan cikgu nak buat quiz. So bacalah sikit dan selepas kita buat quiz tu, cikgu akan masuk pada bab fungsi lah. Nanti cikgu share dia punya modul. Kamu boleh print lah sebab apa yang cikgu dah bagi dah habis. Kamu dah apa yang kita buat balik sebelum PKP hari tu kan. Kita dah habis. So bermulanya next topik kamu kena print sendirilah. Tapi siapa yang tak ada printer, boleh salin jalan kerja dulu. Nanti bila bersemuka cikgu akan bagilah modul siapa yang tak boleh print. Alright, so itu saja. Tolonglah cikgu buat latihan dan submit pada Google Form yang cikgu bagi. So sebab cikgu semak dekat sana. Alright, so itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.